Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan juga timbalan pengerusi Masjid Sultan Ahmad Shah Tuk Sira, juga kepada ahli jawatankuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan seluruh saudara-saudari seagama saya yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini yang memfokus kepada tajuk memperkasakan sunnah dan menolak bid'ah. Jadi pertama kita fokus kepada perkataan sunnah. As-sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, jalan. Maka boleh jadi jalan itu di dalam urusan dunia, boleh jadi ia satu jalan di dalam urusan agama. Boleh jadi ia satu jalan yang baik, boleh jadi ia satu jalan yang buruk. Tetapi sunnah dari segi istilah dia hanya fokus kepada yang baik sahaja. Tadi kalau dari segi bahasa, dalam hadis juga ada sebut, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang mengadakan dalam Islam itu satu sunnah yang baik. Tapi dalam hadis yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk. Ada pula sunnah buruk. Ya, dari segi bahasa begitu. Ya, kerana sunnah dari segi bahasa jalan. So jalan boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi sunnah dari segi istilah, at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din salakaha a'lamuddin. Yang dikatakan sunnah dari segi istilah adalah jalan yang diredai. Baiklah. Kalau buruk tidak diredai. Yang dijalani di dalam agama oleh tokoh-tokoh agama. Nombor satu adalah Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut bahasa mudah kita, bahasa kampung kita, sunnah Nabi. Nak ikut sunnah Nabi. Yang kedua, sunnah Khulafaur Rasyidin, 4 orang khalifah selepas daripada baginda, dan sunnah salafus soleh, generasi awal umat Islam yang baik-baik, dan juga sunnah jalan ulama pewaris Nabi. Kerana kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW, kita juga tidak berguru dengan salafus soleh. Nak tak nak di zaman kita, kita kena cari ulama pewaris Nabi untuk kita tahu sunnah jalan yang diredai. Sekarang kita pergi kepada lawannya. Dari segi istilah, sunnah dan bid'ah ni two extreme, dua opposite. Tetapi dari segi bahasa sama saja sebenarnya. Kerana bid'ah juga satu jalan.
tapi dia ada elemen baharu. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Itu bid'ah dari segi bahasa. Antara takrifnya adalah mengadakan satu perkara yang dahulunya tak ada. Asal dulu tak ada, sekarang baru ada, namanya bid'ah, ya. Contoh mudahlah, alang-alang adalah masjid kita, ya, sembahyang jarak-jarak ini, ya, mulai ada tahun 2000 dulu. Sebelum tu tak ada. Bahkan kita kan disuruh imam ingatkan pada jemaah, sila penuhkan saf, luruskan saf dan penuhkan saf. Sekarang imam hanya kata luruskan saf dan ikut SOP. Itu penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi dari segi istilah, perbuatan ini namanya, maaf, dari segi bahasa, perbuatan ini namanya bid'ah. Ataulah kata satu masa akan datang, ya, ada orang buat basikal boleh terbang. Tak ada lagi kan? Kalau kapal terbang sudah ada. Tapi kalau basikal boleh terbang belum ada lagi. Pertama kali orang buat basikal terbang, dari segi bahasa itu namanya bid'ah, kerana pertama kali. Dari segi syarak, ulama terbahagi kepada dua pendekatan. Tetapi sama natijah dari segi hukum. Pendekatan dalam mentakrif saja beza. Saya bagi contoh, ya. Kerana di Pahang ni kaya dengan sumber alam, antaranya durian. Tak? Masyhur durian di Raub, masyhur. Masuk dalam surat khabar, masuk dalam TV, ya, durian Raub. Jadi bayangkan ada dua orang tokek durian, tetapi dua tokek ini pendekatan dia berbeza. Tokek durian A, pendekatan dia umum, luas. Di arah pekerja dia bagi bakul besar, dia kata, ni, ambil bakul pergi ke ladang, kutip durian. Umum sungguh, durian mana pun janji durian, letaklah dalam bakul ni. Jangan kutip rambutan pula. Ya, kutip durian. Tapi tokek ladang B, dia mengambil pendekatan khusus. Awal-awal lagi dia bagi dua bakul lah. Dia khabar pada pekerja dia, dia kata, hai, yang ini bakul warna kuning ni, kutip durian musangking. Lain musangking, letak bakul satu lagi. Maknanya dari awal dia sudah bahagi-bahagikan. Tapi agak-agak tokek A tadi, dah kumpul durian dalam satu bakul, nanti jual sekali ke musangking dengan durian kampung. Dia akan asing-asing kalah juga. Kan tak sama harga. Rasa tak sama, permintaan tak sama. Ya. Nanti dia akan asing juga. Cuma awal-awal tu, asal nama durian masuk dalam bakul. Hak tadi tidak. Ya, durian musangking saja masuk bakul ni, lain musangking masuk bakul lain. Setakat itu boleh bayangkan tak cerita durian dulu? Sebelum kita kaitkan dengan bid'ah. Bila kita bawa balik kepada bid'ah, ada ulama mengambil pendekatan macam tokek ladang A tadi. Umum, luas, bakul bid'ah dia besar. Apa takrif dia? Takrif dia adalah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara takrif yang diberi oleh Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah taala. Buat satu benda zaman Nabi tak ada. Macam-macam lah. Ya. Kita buat kapet dalam masjid tak ada zaman Nabi. Ya. Masjid dengan kita pasang aircon tak ada zaman Nabi. Semayang jarak-jarak tak ada zaman Nabi. Ya, dan sebagainya. Banyak. Masuk dalam bakul bid'ah. Asal tak ada zaman Nabi, masuk dalam bakul bid'ah. Ulama pendekatan yang kedua, dia bagi dua bakul awal-awal. Bakul yang pertama bid'ah, bakul satu lagi bukan bid'ah. Macam mana cara dia? Yang bid'ah ni dia takrifkan, misalnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mentarifkan bid'ah adalah ihdatsu, dia tak mari, dia muhdas, tak datang dia punya takrif dia tu, tapi dia akan datang kepada muhdas yang la asla lahu fi syariati yadullu alaihi, ma'uhdisa. Itu perkataan awal dia. Ma'uhdisa, satu benda yang diada-adakan baru. Dulu tak ada, baru dibuat. Mimma la asla lahu fi syariati yadullu alaihi, daripada benda yang tak ada dalil yang menyokongnya. Pertama baru, kedua tidak disokong oleh dalil. Maka ini masuk dalam bakul bid'ah. Wa amma ma lahu aslun fi syariati yadullu alaihi falaisa bi bid'atin syar'an. Adapun kalau benda itu baru, tapi bila kita siasat tengok, kita tu ulama lah, bukan kita sungguh-sungguh, ya. Ulama lah. Ulama siasat ini ada dalil sokong ni. Kita ambil contoh mudah lah, sembahyang jarak-jarak, kalau asalkan memang bid'ah lah. Ya. Bukan cakap bid'ah, lain Nabi suruh rapat-rapat, kita kata jarak-jarak.
Tapi ada dalil menyokong tidak? Para mufti kita benarkan ni. Dalil yang menyokongnya adalah suruhan untuk kita itu menolak kemudaratan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu dihilangkan. Maka dalam suasana pandemik COVID-19, kalau dekat sangat kita dengan orang, kemungkinan jangkitan tu tinggi. Dan kalau jangkit, ada yang mati pun ada, yang selamat pun ada. Jadi dalam suasana macam ni, terpaksalah kita jarak, pasal dalilnya suruh jaga nyawa. Dalilnya suruh hilang mudarat. Ya? Jadi yang ini tidak nama bid'ah. Baru kan? Baru. Wa in kana bid'atan lughatan, dari segi bahasa bid'ah lah juga, benda baru. Tapi dari segi syarak, kita nak namakan bid'ah ni yang tak ada dalil saja. Yang ada dalil jangan panggil bid'ah. Beza tak antara dua kumpulan tadi? Beza takat tu je. Dari segi hukum tak ada beza. Kedua-dua kumpulan ulama ini sama-sama setuju kalau benda baru tu disokong oleh dalil, tidaklah haram kita buat. Kenapa? Kerana dalil sokong. Cuma nak panggil apa ni yang tak haram buat ni? Di sisi ulama pendekatan yang pertama, oleh kerana dia telah masuk dalam bakul bid'ah awal lagi, dia tengok bid'ah ni ada dalil. Dia namakan bid'ah hasanah. Adapun ulama pendekatan yang kedua, oleh kerana dia kata kalau ada dalil tak payah panggil bid'ah, dia tak panggil bid'ah. Tak perlu dah kata hasanah ke sayyi'ah. Memang bukan bid'ah dari awal. Tak ke baru? Baru. Kalau kamu tengok dari segi bahasa, bolehlah nak panggil bid'ah. Dari segi syarak, benda ni tidak haram. Tak payahlah panggil bid'ah. Yang bid'ah ni haram saja. Jadi, pendekatan berbeza. Dari segi hukum, kedua-dua kumpulan ulama bersetuju, kalaulah perkara baharu itu tak kisahlah urusan dunia ke urusan agama, syarat disokong oleh dalil, tidak bercanggah dengan syarak, boleh buat. Tapi kalau bercanggah tak boleh lah. Orang katanya, benda baru Ustaz. Macam mana nak tahu bercanggah tak bercanggah dengan syarak? Masa Nabi SAW hidup dulu, Nabi bolehlah khabar, ini tak apa buat. Ini tak boleh, jangan buat. Dan Nabi dah wafat, ada benda baru berlaku, siapa yang nak khabar kita? Ini boleh tak boleh? Jawabnya, warasatul anbiya. Pewaris Nabi lah. Takkan syariat Islam sampai terhenti. Mentang-mentang zaman Nabi tak ada Bitcoin, takkan Bitcoin tak ada hukum. Mentang-mentang zaman Nabi tak ada komputer, takkan guna komputer tak ada hukum. Ulama yang akan perhati benda-benda baru ni dan berfatwa. Macam orang sekarang ni, kalau dia nak tawaf di Kaabah, dia pakai skuter pun ada. Tawaf pakai skuter, boleh ke? Ke haram atau makruh? Itu ulama kena menilai berdasarkan dalil. Tak akan terhenti kena pasti hukum dengan wafat Nabi SAW, tidak. Kalau tidak ada maknalah ulama warasatul anbiya. Baik. Jadi selesai bab takrif. Sekarang ini kita dah tahu tadi ulama yang pendekatan pertama tadi dia kata yang boleh buat tu bid'ah hasanah. Antara yang menerangkan bid'ah dengan paling mudah dan jelas, ringkas tapi jelas, tuntas. Siapa dia? Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita sendiri. Imam Syafi'i cerita bab bid'ah, ringkas je. Tapi jelas, 3 poin je. Habis 3 poin ni faham. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Poin nombor 1, al-bid'atu bid'atani. Benda bid'ah, 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis bid'ah terpuji, satu lagi terkeji. Faham lah, kalau terpuji elok lah tu. Kalau terkeji, tak elok lah. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Kena tengoklah, kalau benda bid'ah tu, iaitu selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, iaitu terpuji. Tapi kalau benda bid'ah itu bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, yang seperti itu terkeji, selesai. Boleh tutup buku, balik. Selesai. Tapi kebelakangan ini, ada kawan-kawan kita, dia khabar tak betul tu, dia kata. Dalam bab bid'ah bukan macam itu, tak ada bid'ah hasanah. Bid'ah terpuji tak ada. Asal bid'ah, sesat semua. Kenapa jadi macam itu? Padahal Imam Syafi'i ini ulama salaf. Ulama generasi awal. Tiba-tiba zaman kita orang tolak. Kerana ada di kalangan umat Islam, dia menyangka dia lebih faham hadis Nabi daripada ulama. Pegang hadis Nabi sama-sama setuju.
Ya, kawan kita yang berbeza pandangan dengan kita ni, dia tidak tolak hadis Nabi. Kita pun tak tolak hadis Nabi. Kita ikut kefahaman Imam Syafi'i. Dia tidak ikut kefahaman Imam Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata tidak ada bid'ah hasanah. Kenapa dia kata gitu? Dia berpegang dengan hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dalalah. Hadis ni panjang lah, tapi yang relevannya part tu. Dan setiap bid'ah itu sesat. Mana boleh Nabi SAW khabar kata bid'ah semua sesat, kita pula pandai-pandai kata ada sesat, ada tak sesat. Mana boleh? Kita kata yang ulama' ni bukan dia pandai-pandai. Ulama' bila bagi dua bid'ah ni dia pandai. Yang pandai-pandai itu kita. Ya, jumpa satu hadis terus buat keluar hukum. Itu pesen kita, memandai-mandai. Ulama' memang pandai. Kerana ulama' faham satu hadis untuk faham makna kena suluh dengan ayat Quran, kena timbang dengan hadis yang lain, guna-guna kaedah bahasa Arab, bahasa Quran, hadis dalam bahasa Arab, dan kaedah usul fiqh dan sebagainya, kena guna. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ni, hadis sahih, ada dalam Sahih Muslim. Ya, jadi Imam Nawawi syarah hadis-hadis dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi terang pasal ni. Banyak berlaku zaman kita ni, orang kata apa? Ustaz apa dia ni? Dia kata jawatan kuasa hukum syarak negeri Pahang. Ya. Boleh pula hadis sahih dia tolak. Hadis sahih khabar setiap bid'ah sesat. Bagi Ustaz Engku dia kata tak ada bid'ah hasanah. Nak ikut Nabi kena ikut Ustaz Engku. Mestilah kena ikut Nabi. Bukan. Ustaz Engku ni hanya khabar apa yang ulama terangkan, antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsus. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan setiap bid'ah itu sesat, ini lafaz dia umum, tapi makna dia khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Ya. Ketimbul soalan, boleh pula setiap makna kebanyakan? Kita faham setiap itu semualah. Ya, setiap orang, ya, setiap manusia, ya, setiap guru, semualah. Mana pula setiap makna kebanyakan? Jawapannya, kullu di dalam Al-Quran dan hadis kebanyakannya makna sebahagian. Jarang-jarang kullu tu makna semua. Belum kita pergi pada Quran hadis, kita ambil faham bahasa Melayu pun ada pesen macam tu. Ada budak sekolah darjah 1 misal kata, mari jumpa kita. Dia kata, "Pak cik, uncle, saya pergi sekolah tiap-tiap hari," kata dia. Kita kata, "Betul ke adik pergi sekolah tiap-tiap hari?" "Betul, Pak cik," dia kata, "saya tak pernah ponteng." Ni Pak cik nak tanya kamu ni, kamu hari Sabtu ada pergi sekolah? Dia pun menung, dia kata hari Sabtu tak ada Pak cik. Kalau ada kurikulum saya pergilah, kalau tak ada saya tak pergi. Hari Ahad ada kamu pergi sekolah? Ahad tak pergi Pak cik. Tengok, tadi kamu kata pergi sekolah tiap-tiap hari, dah kamu dah nipu dah. Sabtu kamu tak pergi, Ahad kamu tak pergi, tiap-tiap hari apa? Secara jujur, budak ni yang menipu ke kita yang tak faham bahasa? Nampak bayar macam kita yang tak faham bahasa dia. Ya, maksud dia pergi tiap-tiap hari itu kebanyakan hari, 5 hari seminggu yang sekolah dia tak pernah ponteng. 2 hari cuti dia nak pergi buat apa, sekolah pun tak buka. Masih sah, masih betul, masih tak menipu dia kata saya pergi sekolah setiap hari. 5 hari seminggu tu masih boleh kata setiap hari. Itu baru contoh dalam bahasa Melayu. Contoh dalam ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita ambil 2 setiap satu. Sebab kalau nak ambil banyak. Kebanyakan kulu makna sebahagian. Jarang-jarang kulu makna semua. Kita ambil daripada ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru maknanya membinasakan, menghancurkan. Apa dia? Taufan. Pasal apa hancurkan? Tuhan yang perintah, bi amri rabbiha. Kerana kaum ni kufur, tak mau beriman dengan dakwah Rasul dia, Allah perintahkan taufan, hancurkan. Jadi kalau tengok zahir ayat Quran, tudammiru kulla syai'in, taufan itu membinasakan setiap sesuatu. Mana kata tak ada lah yang tak binasa. Dah Quran kata setiap sesuatu, semualah binasa. Cuba baca ayat tu sampai habis.
fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggal tak binasa. Padahal tempat tinggal dalam bahasa Arab dia panggil syai'un, sesuatu. Gunung ganang tidak binasa, gunung ganang syai'un, sesuatu. Langit bumi juga syai'un, langit bumi tidak binasa. Habis Quran kata setiap sesuatu, artinya kebanyakan. Kalau tengok macam tu mungkin kita boleh bayang macam lepas tsunami lah. Ya, habis lapang. Adalah satu masjid tengah-tengah tu. Ya. Tapi yang lain tu habis. Macam itulah gambarannya. Tapi nak kata setiap satu makna semua, tak betul. Dalam suratul Kahfi, Allah SWT berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di sana seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Apa cerita ni? Cerita kalau kita rajin dengar tafsir tentang suratul Kahfi, cerita rihlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mahanya ilmu ni, seorang rasul ulul azmi yang laut terbelah untuk bagi dia lalu, iaitu Nabi Musa alaihissalam, tahu kata ada orang yang ada ilmu yang dia tak ada. Sanggup musafir kerana nak menuntut ilmu. Bila jumpa dengan Nabi Khadir alaihissalam, Nabi Khadir kata, kamu tak akan sabar kalau mengaji dengan saya. Tapi punya nak menuntut ilmu, kata Nabi Musa alaihissalam, insya-Allah saya sabar. Bolehlah kalau nak mengaji, syarat ada. Syaratnya apa? Jangan tanya dulu. Apa-apa jangan tanya. Sampai masa saya cerita. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, dia tak kenal lah tengok benda pada zahir canggah dengan syarak. Nombor satu, naik sampan, awal-awal lagi Nabi Khadir dah tebuk lubang di sampan itu. Dari segi syarak tak betul lah. Satu, buat rosak harta benda orang. Yang kedua, lubang di sampan ni tak sama macam lubang di dinding. Kalau di sampan masuk air, tenggelam. Maka Nabi Musa tegur. Kejadian yang kedua, tegur lagi. Kejadian yang ketiga, tegur lagi. Akhirnya dah cakap ni lah. Pasal syarat tak boleh penuh. Kita di universiti pun kalau dah 2-3 kali tak penuh syarat, universiti kata, kena berhenti lah. Jadi, tapi Nabi Khadir alaihissalam terang satu-satu. Pasal perahu tebuk tu apa cerita? Ammas safinatu fakanat limasakin. Sampan tadi tu milik orang miskin. Dalam kitab tafsir kata 10 orang kongsi satu sampan. Ya'maluna fil bahri, dia orang ni kerja di laut. Saya kat di Kuantan pun ada orang kerja di laut. Kalau Terengganu ramai kampung saya. Cari makan di laut. Fa'aradtu an aibaha, tadi saya nak bagi rosak tu bukan saja-saja. Ada sebab. Apa sebab dia? Wa kana wara'ahum malik, kerana ada di sana seorang raja, raja ni zalim. Bila sampan lalu kawasan dia, ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Raja zalim ni dia ambil setiap sampan sebagai rampasan. Dia rampas tu. Kalau ikut zahir ayat Quran, maknanya tak ada sampan yang tidak dirampas. Pasal Allah sebut kulla safinah. Setiap sampan. Maknanya nama sampan memang kena rampas lah. Namun, sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Sampan yang dirampas oleh raja ini hanya sampan yang elok-elok saja. Raja hantar orang cek dulu, tengok. Elok ke sampan ni? Oh, tak elok tuanku. Ada lubang, ada sompit sini sana. Tak payah, jalan. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir alaihissalam letak lubang tadi. Bukan saja-saja. Ini namanya kaedah irtikabu akhaf ad-dararaini. Ya, kalau orang putih kata, choosing lesser of two evils. Memilih mudarat yang ringan sikit lah. Ya, kita dalam hidup ni tak boleh idealistik sangat. Ada orang tanya, kenapa kamu pilih yang teruk macam ni? Nak buat macam mana? Yang satu lagi pun lagi teruk. Ya, antara sampan berlubang dengan sampan kena rampas, teruklah sampan kena rampas. Sampan berlubang boleh baiki. Sampan kena rampas tak boleh cari makan lah. Dia orang cari makan di laut. Yang penting apa? Yang tajuk dia relevan dengan bid'ah ni, iaitu kulla safinah, setiap sampan makna sebahagian, bukan semua. Yang elok saja raja rampas. Selesai ayat Quran, 2 contoh. Kita pergi kepada hadis Nabi SAW. Apa dia? Iaitu Nabi SAW bersabda, kullu bni adama ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam, satu masa dia akan dimakan oleh tanah. Kecuali tulang sulbi. Apa makna dimakan oleh tanah? Kalau mati, tanah nanti reput dia. Kalau melama orang mati, kita gali kubur dia, tak nampak orangnya. Mana pergi? Macam tanah lah. Kecuali tulang sulbi. Persoalan. Jasad para Nabi, dimakan oleh tanah tak? Reput tak jasad para Nabi?
Tidak. Pada Nabi anak Adam ke tidak? Anak Adam. Orang mati syahid, Allah jaga jasad tidak dimakan oleh tanah. Ya, orang mati syahid anak Adam ke tidak? Anak Adam. Kadang-kadang orang memang bukan Nabi, confirm orang kampung kita mati 30 tahun lepas. Nak kata mati syahid, memang mati atas katil, mati sakit. Tak macam mana, terpaksa alih jenazah dia. Masya Allah, tabarakallah. Elok lagi. Macam baru mati kemarin. Ya. Ya, tak betul lah hadis macam tu, Ustaz. Mana ada hadis tak betul. Hadis mesti betul. Cara kamu faham hadis tak betul. Kamu tidak boleh faham hadis kullu bani Adam makna semua anak Adam. Kullu bani Adam maknanya kebanyakan anak Adam kalau mati reput, tapi bukan semua. Satu contoh lagi. Nabi SAW bersabda, Al-habbatus sauda'u shifa'un likulli da'in. Habbatus sauda' adalah menjadi kesembuhan kepada setiap penyakit. Nah, saya nak sentuh sikit isu yang tak relevan dengan bid'ah tapi relevan dengan hadis ni. Ada golongan di Malaysia ni makin berkembang. Hati-hati. Golongan ni kalau dipaham difatwakan haram, dilarang menyebarkan fahaman ni. Nak khabarkan aku ada orang tu sensitif pula. Kata ustaz ni kata ke aku. Ya. Tapi golongan ini dia selalu gagal faham Quran dan hadis. Ikut Quran hadis bagus dah, gagal faham. Maka dia kata apa? Siapa yang amalkan salawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, atau seumpama lafaz sebegitu, haram kata dia. Tak boleh ngamal selawat macam itu. Pasal apa haram? Pertama bid'ah. Tak ada zaman Nabi lafaz macam itu. Ya, selawat kan ibadah yang tidak diikat. Ini ada gagal faham nombor satu. Bila kita khabar boleh buat benda baru asalkan baik. Dia kata ustaz ni kacau. Asal baik boleh buat. Habis itu main subuh 4 rakaat apa macam ustaz? Ustaz khabar kata asal baik boleh buat. Kita main subuh 4 rakaat lah. Atau kita buat sembahyang khusus hari Sabtu macam hari Jumaat ada solat Jumaat, hari Sabtu kita buat juga hari cuti. Apa macam ustaz? Ustaz kata asal baik boleh buat. Gagal faham. Asal baik dari segi syarak, bukan ikut kepala otak kita sendiri. Bukan kita kata subuh 2 rakaat pun dah bagus, 4 lagi lah bagus. Bukan. Sembahyang ni ibadah yang diikat antaranya dengan waktu. Ya, oleh kerana kita malam ni ada kuliah kah, ya, kita mayang siap-siap pukul 6.30 tadi. Maghrib 6.30, ya, Isyak pukul 6.45 mayang siap-siap. Jadi tak ganggu kuliah kita. Tak boleh. Dah ikat dengan waktu. Bahkan ada yang diikat dengan tempat. Dulu ada satu kumpulan ajaran taslim nama. Buat haji di Pulau Pinang. Mana boleh? Buat haji di Madinah pun bid'ah sayyi'ah. Ada orang buat haji di Madinah kata-kata, ya tawaf di mana di Madinah. Itu tak boleh. Dia dah ikat dengan tempat. Dan diikat dengan bilangan. Antaranya rakaat sembahyang. Maka sembahyang subuh 1 rakaat dengan sengaja, itu haram, tidak sah. Sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja juga haram, tidak sah, tidak baik itu. Dia bagi tidak baik. Tapi kalau zikir, kalau selawat, ibadah atau tidak? Ya ibadah. Nak zikir bila? Bila-bila. Nak zikir di mana? Secara umumnya di mana-mana. Jangan duk bertahlil lah jamban, sudahlah. Ya, secara umumnya di mana-mana. Dalam kereta boleh, dalam masjid boleh, ya, tepi padang boleh, sambil tunggu tamyam sampai kita berzikir boleh. Dia tak ikat. Ya, nak zikir bila? Bila-bila. Jadi orang yang komplain zikir selang tarawih, dia tak faham konsep tu. Dia kata mana dalil Nabi zikir selang tarawih? Tak perlu. Kerana selawat ini ibadah umum. Kamu nak kata tak boleh zikir selang tarawih, kamu kena bawa dalil. Kerana bila Allah suruh selawat, Allah tidak tetapkan bila. Termasuk selang tarawih boleh selawat. Ya. Jadi begitu juga dengan masalah ibadah yang tidak diikat ini, ya. Yang itu kena ikut, tetapi ibadah yang ibadah yang diikat kena ikut macam ikatan dia. Ibadah yang tidak diikat macam selawat, nak selawat dengan selawat yang Nabi ajar, selawat Ibrahimiyah dan sebagainya bagus. Nak selawat dengan selawat sendiri pun tidak ada larangan, asalkan namanya selawat. Selawat pada Nabi. Bahkan para sahabat ada buat selawat sendiri. Ulama-ulama besar selawat sendiri. Bahkan ulama-ulama di Arab Saudi, kalau kita tengok ditulis kitab, macam-macam selawat dia buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah. Tapi dia kata apa? Bukan takat bid'ah, dia kata syirik tu. Ada elemen syirik dalam selawat itu. Kenapa syirik? Tidakkah kamu kata Nabi SAW syifa'un? Nabi itu menjadi kesembuhan kepada tubuh badan. Kalau tubuh badan kita tak sihat, Nabi itu jadi kesembuhan. Padahal yang menyembuhkan penyakit kan Allah.
Kalau kamu kata Nabi pun sembuh penyakit juga, kira kamu syirik Allah dengan Nabi. Gagal faham lagi. Bila kita menisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW, itu namanya nisbah sababiyah. Penisbahan secara sebab saja. Macam orang tanya itu, Haji nampak sihat dah ya? Marah ha? Lagi lalu azan ke? Nanti azan hujung. Terus dulu ya. Okay. Cengeng bunyi dia. Garang bunyi dia. Okey, jadi insya-Allah kita akan azan selepas daripada kuliah. Bukan apa, ada setengah masjid bila kuliah habis lambat, dia tak mau azan dah. Dia terus qomat. Jadi azan ni memang hukumnya sunat, tapi dia adalah sejenis syiar, tanda Islam. Maka kalau kita duduk kerap buat macam tu, tak payah azan lah, tak payah azan, maknanya kita ni membantu mematikan syiar Islam. Di zaman sahabat masih duduk berperang orang kafir, biasanya serangan dilancar lepas daripada subuh. Satu, orang masih ngantuk lagi, senang nak serang dia. Yang kedua, nak dengar dulu, takut-takut ada orang azan kampung tu. Kalau ada orang azan, serangan kena batal. Pasal itu tanda kampung orang Islam, haram diserang. Bukan ISIS. ISIS kamu mengucap boleh sembelih. ISIS lain macam, bukan jihad itu teroris. Sahabat Nabi kalau nak berjihad, kampung nak serang tu ada dengar azan, batal. Makna itu tanda kampung orang Islam, itu syiar. Makanya lepas kuliah azan, tak mau azan kuat takut orang terkejut, azan dalam masjid. Lepas tu tak mau sembahyang qabliyah sebelum sembahyang isyak, qabliyah masih boleh buat lepas isyak. Tak ada masalah, lepas azan terus qomat boleh, jangan tak azan. Takut kita membantu mematikan syiar Islam. Baik. Seterusnya. Jadi bila kita pergi kepada dia kata syirik tadi. Ini kegagalan besar golongan ini, dia tak boleh beza. Yang makhluk ni sebab saja. Kalau orang tanya, Haji sekarang nampak sihat. Dulu saya jumpalah sekali nampak tak sihat, sakit, lemah. Oh, doktor bagi sembuh dah. So, ada satu doktor di Kuantan, bagus dia. Saya berobat dengan dia tiga hari. Sembuh, doktor bagi sembuh saya. Syirik tak? Secara umumnya tak syirik. Sebab dia orang Islam, bila dia cakap gitu, kenapa nampak tersandar, dia makan nasi kenyang. Syirik tak? Padahal yang bagi kenyang kita Allah. Yang bagi sembuh penyakit adalah Allah. Tiba-tiba kata doktor bagi sembuh. Kita kata nasi bagi kita kenyang. Tidak syirik, kerana itu sababiyah. Dalil besar dalam hadis tadi. Nabi SAW sendiri bersabda, Al-habbatus sauda, makhluk habbatus sauda ni jitah hitam, kecil-kecil makhluk. Syifa'un, penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Mustahil lah kalau syirik Nabi SAW pula sebut benda syirik. Dia orang ni faham mengaji hadis, tapi tak faham makna hadis tu. Dia bertanya syirik. Takkan Nabi sebut benda syirik. Tapi yang relevan dengan tajuk bid'ah apa? Syifa'un likulli da'in, menjadi kesembuhan pada setiap penyakit kecuali mati. Para ulama sepakat mengatakan tidak. Kebanyakan penyakit boleh, tapi bukan setiap penyakit. Ada juga penyakit kita rawat dengan habbatus sauda tidak sembuh. Kerana penyakit ni biasa dia tengok kesesuaian dengan ubat. Kesesuaian dengan ubat, insya-Allah Allah izinkan sembuh. Kadang-kadang sesuai dengan obat, dosis pula tak sesuai. Dia ambil sikit sangat, ambil lebih sangat misalnya, maka sepakat ulama kulla syifa'un likulli da'in, makna kebanyakan penyakit, bukan semua. Baik. Soalan lagi. Macam mana ulama boleh kata kullu bukan makna semua? Padahal kalau ikut zahir, kullu makna semua. Jawapannya kerana ada dalil yang menyempitkan makna semua jadi sebahagian. Apa dalil? Nombor 1 ayat Al-Quran. Orang tanya, kamu ni sedap-sedap kata ada bid'ah hasanah. Mana dalil? Ni dengarlah dalil. Kadang dia orang ni tanya dalil tak mahu dengar. Itu yang letih. Boleh tengoklah dalam Facebook saya ni, akan ada lah golongan yang gagal faham ni, dia singgah, dia komplain ini ustaz ahli bid'ah. Tak habis-habis pertahan bid'ah. Yang hasanah je kita pertahan. Yang sayyi'ah kita lawan. Orang nak buat solat Jumaat hari Sabtu kita lawan. Ada orang satu orang dah mati dah pun. Dia kata dia buat haji sepanjang tahun supaya tak sesak sangat. Itulah kita lawan. Itu bid'ah. Tetapi yang ini yang kita pertahankan ini berdasarkan dalil nombor 1 firman Allah Ta'ala. Ini dalil bid'ah hasanah nombor 1 ayat Quran. Wa rahbaniyatan ibtada'uha.
Rahbaniyah apa dia? Cara hidup rahib. Cara hidup fokus ibadah. Ya, kependetaan lah kita kata, cara hidup kependetaan. Ibtada'uha, mereka ni lah, orang-orang Nasara ni lah yang buat bid'ah tu. Ma katabnaha alaihim, kami tak suruh pun dia buat gitu, dia yang buat. Pasal apa dia buat tu? Agama tak suruh pun, fokus ibadah saja. Ibadah, kerja. Dunia, akhirat. Tapi yang buat fokus ibadah saja ni, illa btiraa ridwanillah. Tak ada tujuan lain, dia nak cari ridha Allah. Apa cerita? Zaman tu mereka ni diuji dengan pemerintah yang zalim, buat maksiat. Lalu mereka menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh dengan yang ma'ruf, cegah daripada yang munkar. Malang sekali, bukan saja nasihat tidak diikut, yang bagi nasihat kena bunuh. Akhir yang selamat dari tragedi dia tersepit. Kalau kita hidup dalam masyarakat kita, diam, masyarakat buat maksiat, jahanam agama kita. Tapi kalau kita bising-bising, tegur-tegur, melayang nyawa kita. Padahal agama dengan nyawa ni, dua benda suruh jaga. Kan ada 5 maqasid syariah. Hifzuddin, jaga nyawa. Hifzuddin, jaga agama. Hifzun nafsi, jaga nyawa. Hifzul akli, jaga akal. Hifzun nasal, jaga nasab keturunan. Dan hifzul al-mal, jaga harta. Ini yang sebut maqasid syariah. 5 objektif dan ada hukum hakam nak jaga 5 ni. Jadi tersepit. Buat macam ni, rosak agama. Buat macam ni, melayang nyawa. Akhirnya solusinya buat bid'ah, pergi duduk jauh pada orang ramai, tak terbabit dengan maksiat, dan nyawa pun selamat. Itu cerita dia. Apa kaitan dengan bid'ah, Ustaz? Pertama, memang Quran sebut bid'ah. Ibtada'uha. Mereka yang buat bid'ah tu. Yang kedua, golongan Nasara ini Allah keji mereka. Allah kata mereka ni orang fasik bila mereka sudah tidak hidup lagi macam rahbaniyah itu. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dah elok hidup beribadah, dia tak mau dah, boring, tinggal. Lalu Allah kata mereka ni orang fasik. Macam mana ulama boleh faham dalil bid'ah hasanah di situ? Iaitu kerana perbuatan yang dikeji kalau kita tinggal, perbuatan tu baik. Adapun kalau perbuatan tu buruk, kita dipuji kalau tinggal. Katalah ada satu orang samsing, katakan, dia ke sana kemari pukul orang, minum arak lah, berjudi. Ada satu berlaku pada diri dia, tinggal terus. Tak ada minum arak dah, tak ada berjudi. Kita puji ke kita keji dia? Kita pujilah. Wah, bagus dah dia sekarang. Ada bagus dah dia. Tak minum arak lagi dah. Yang dia tinggal tu tak bagus, maka dia dipuji. Tapi kalau dulu dia rajin semayang, rajin sedekah, dapat harta banyak sikit, dapat pangkat, semayang pun tidak, sedekah pun dah tak mahu. Itu dikeji. Mana manusia itu dikeji kalau tinggal benda baik. Allah keji orang-orang Nasara meninggalkan rahbaniyah, berarti rahbaniyah itu baik, dan dengan nas Al-Quran, rahbaniyah itu adalah bid'ah. Maka siapa yang tolak bid'ah hasanah, dia menolak maksud daripada ayat suci Al-Quran ini. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang masyhur Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum hakam Al-Quran, beliau mengatakan hadhil ayatu tadullu ala anna kulla muhdatsatin bid'atun. Ayat ini menjadi dalil setiap benda yang baru dinamakan bid'ah. Wa yambaghi liman yuhditsa khairan ay ayyadu ma'alaihi. Maka sayugilah orang kalau dia buat bid'ah yang baik, dia kena berkekalan buat. Pasal apa? Pasal ambil pengajaran daripada orang Nasara tadi. Allah label dia fasik bila dia tinggal bid'ah yang hasanah. Itu dalil bid'ah hasanah daripada Quran. Dalil bid'ah hasanah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruhu man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat satu cara yang elok dalam Islam ni, lalu orang amal dengan cara yang dibuat tu, dia dapat pahala, dan pahala orang yang buat. Rugilah orang yang buat tak dapat pahala. Tidak, tak kurang pun. Pahala yang buat dapat juga. Tapi dia ni perintis, dia ni pioneer, dia dapat pahala lebih. Tapi kalau dia buat satu cara yang buruk, namanya sunnah sayyi'ah, satu jalan yang buruk yang direka, lepas tu orang pakat tiru. Jadi hati-hati kita nak anjur satu event baru, kita kata kita anjur di masjid kita macam ni, pastikan dulu dari segi syarak dia bagus. Sebab kalau tak bagus orang tiru, jenuh kita. Dahlah dosa kita tanggung. Dosa orang tiru pun dapat juga kat kita. Dan dosa orang yang buat juga tidak berkurangan. Lalu
golongan yang anti pada bid'ah hasanah, dia kata tak betul tu Ustaz. Tak boleh hadis tu jadi dalil bid'ah hasanah. Kita kata kenapa? Pasal tengok pada sebab urut hadis, tengok pada sebab di belakang Nabi sebut tu adalah berkaitan dengan sedekah. Nabi galakkan orang bersedekah, orang pakat diam, tak ada keluar sedekah. Mari satu orang, dia mula bagi sedekah, orang lain tengok, orang lain pakat bagi. Lalu Nabi SAW ucapkan kata-kata itu. Jadi sedekah bukan bid'ah. Tak bolehlah ini jadi dalil bid'ah. Lagi yang kedua, yang dikatakan sunnah dalam hadis ini sunnah Nabi. Bukan buat bid'ah baru. Sunnah Nabi. Maknanya kalau kita hidupkan sunnah Nabi, dapat pahala. Dah pahala orang yang tiru kita. Oh gitu. Baik, yang pertama, tak betul dari segi kaedah berinteraksi dengan dalil, kerana kaedah berinteraksi dengan Quran hadis adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil kira Quran hadis ini tengok pada umum lafaz. Jangan tengok sebab khusus tu. Ada ayat Quran kata siapa yang beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian, nanti akan dapat hina di dunia. Ya. Azab yang pedih akhirat. Kalau tengok sebab nuzul, dia cerita pasal orang Yahudi. Maknanya kita orang Islam tak apa je, kita nak beriman dengan sebahagian, nak kufur dengan sebahagian pun tak apa. Pasal ayat tu kepada orang Yahudi, gitu ke? Tidak. Memang sebab turun ayat tu pada orang Yahudi. Tapi lafaz tu umum. Makna siapa yang buat perangai macam itu, tetap dia kena janji kehinaan di dunia dan azab di hari akhirat. Yang kedua, kalau kamu kata maksud sunnah dalam hadis itu adalah hidupkan sunnah Nabi. Macam mana pula di hujung hadis Nabi sebut wa man sannal fi islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang buat dalam Islam ni sunnah yang buruk, ada ke sunnah Nabi yang buruk? Berarti sunnah dalam hadis tu sunnah dari segi bahasa, jalan. Siapa buat jalan yang baik dapat pahala-pahala orang yang tiru, siapa buat jalan yang buruk dapat dosa orang yang tiru. Yang ketiga, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini menarik. Hadis yang sama, inilah dalil ada bid'ah hasanah. Hadis ini juga yang digunakan oleh orang yang anti bid'ah hasanah. Dia kata ini dalilnya. Kenapa? Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini, ya, maka perkara itu tertolak. Terjemahan dia tak habis. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama kami, maka perkara itu tertolak. Saya pernah baca terjemahan dia tak habis. Ada part dia tak terjemah. Dan part yang dia tak terjemah tu relevan dengan hukum. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama benda yang bukan dari agama, baru tertolak. Tapi kalau dia mengadakan satu perkara yang ada asas daripada agama, iaitu tidak tertolak. Itu namanya mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya. Macam tuan imam buat pengumuman, dia kata nanti lepas semayang, jemaah yang mana umur tak lebih 40 tolong tunggu ya. Ada satu pak cik mari. Dia kata, tuan imam, macam saya umur 60 kena tunggu tak? Imam kata, tadi kan saya dah buat pengumuman. Dia kata, yalah imam khabar yang tak lebih 40 tunggu. Yang lebih 40 macam saya, imam tak khabar pun kena tunggu ke tidak? Tu yang saya tanya. Imam kata, ya Allah Pak Haji. Fahamlah kalau saya kata yang tak lebih 40 tunggu, kefahaman sebaliknya, kalau dah lebih tak payah tunggu. Kalau tak ada makna lah imam sebut gitu. Jadi bila Nabi SAW sebut, yang bukan daripada agama tertolak, berarti kalau daripada agama itu diterima. Macam mana nak tahu daripada agama tidak benda baru? Jawabnya merujuk kepada sumber hukum, rujuk pada Quran, rujuk pada hadis dan sebagainya. Contoh, Maulid Nabi, sambutan Maulid macam kita duk buat ni kan, buat ceramah sempena Maulid, lepas tu kita buat jamuan makan, jamaah jangan balik lagi kita buat jamuan sempena Maulid, kan biasa gitu. Buat majlis selawat, sempena apa? Sempena Maulid. Dan biasa juga sekarang dah kurang dengan PKP dan sebagainya, kadang orang berarak sempena Maulid, berarakan Maulidur Rasul. Bid'ah atau tidak? Ya bid'ah. Benda baru. Tak ada di zaman Nabi SAW. Tertolak atau tidak? Maka ulama' kena kaji. Sambutan Maulid ni, ada tak asah dalam agama atau tak ada? Kalau tak ada, tolak. Kalau ada, terima. Okay. Apa asas Maulid? Pertama, ayat suci Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, Nabi SAW diperintah suruh kamu pada orang ramai, ya. Hendaklah kamu itu bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Kena bergembira. Allah suruh. Apa kurniaan dan rahmat Allah? Dalam tafsir kata Quran dan iman. Kedua-duanya melalui Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada setengah ahli tafsir kata rahmat Allah tu nabi dah. Kan dalam Quran sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat tu nabi dah, kita disuruh bergembira. Baik, bila kita disuruh bergembira, Allah tetap tak bergembira macam mana? Tak ada. Lain Allah suruh semayang, ada cara dia. Jangan orang bila kata semayang angkat tangan doa. Dia kata as-solah wa doa. Solat tu doa. Saya dah doa, saya semayang dah, tidak. Bila Allah suruh solat ada cara dia. Allah suruh haji ada cara dia. Tapi bila Allah suruh bergembira, Allah tidak tetapkan cara, balik kepada kaedah dia, kita boleh bergembira dengan apa cara sekalipun, syarat jangan sampai melanggar syarak. Contoh ekstrim sikitlah ya. Gembira sangat dengan Maulid Nabi, buat pesta tari menari, pertandingan ratu cantik pakai renang sempena Maulidur Rasul misalnya, itu haram, bid'ah sayyi'ah dolalah. Pasal bercanggah. Yang kedua, ceramah. Ceramah Maulid biasa orang baca kitab ke orang cerita benda sama? Kebanyakannya cerita benda sama. Kita raja dengar dah cerita Nabi SAW lahir, ayah dah tak ada ya. Nabi masih kecil lagi, mak meninggal ya. Pergi ke Taif, sanggup berduduk Taif baling batu sampai berdarah, mengalir darah sampai ke kaki, itu ini ya. Akhirnya ada orang tersentuh hati dia, bertaubat dia dengar kisah Nabi. Ini nama apa? Tazkirah. Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan. Peringatan ni kalau orang tu ada iman, bagi manfaat pada dia. Kalau tak ada iman, tak boleh buat apalah. Kalau ada iman, insya-Allah lama-lama dia akan lembut hati. Ada sahabat saya orang Pekan. Dia khabar dia berubah apa? Hadir majlis Maulid. Menangis dia. Malam dia hadir majlis Maulid itu dia menangis, dia berubah. Nah. Kemudian apa lagi? Jamu makan. Jamu makan ni daripada agama atau tidak? Daripada agama. Nabi SAW bersabda, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, jamu makan, wa sallu billahi wan nasu niyam, sembahyang pada waktu malam orang tengah tidur, solat tahajud. Kalau kita jamu makan, Nabi tetap tak jamu makan mesti kerana apa? Tak ada. Jamu makan kerana naik pangkat, boleh. Jamu makan kerana dapat rumah baru, boleh. Ya. Jamu makan saja-saja lama tak belanja kawan, boleh. Jamu makan kerana bergembira dengan Maulid Nabi, boleh. Berarak, perakan Maulidur Rasul, berarak ni apa dia? Lain minum arak jelas haram. Berarak bukan minum arak, berarak berjalan ramai-ramai. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Asal hukumnya harus. Tapi boleh berubah. Misalnya berjalan ramai-ramai itu sampai menyakiti orang lain, langgar habis kedai-kedai orang runtuh, gerai dia jual sayur apa, sebab kita berarak. Itu tak boleh, haram. Tapi kalau berarak untuk menzahirkan kegembiraan, tidak langgar orang, tidak sakiti orang, itu barangkali ada pahala atas dasar menzahirkan kegembiraan. Dan asas sambut Maulid itu daripada Nabi. Asas dia. Cara lainlah. Sebab kita kata bid'ah. Asas dia apabila Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Isnin. Ya, apa alasan Nabi rajin puasa hari Isnin? Antaranya Nabi SAW terangkan, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya itu dilahirkan. Jadi ada elemen bersyukur dengan hari kelahiran. Baik, selesai. Dan dalil yang saya ambil satu daripada asar, faktor masa saya cuba target pukul 9 tu, kalau ada orang nak tanya dah boleh tanya dah. Iaitu asar. Asar di sini maknanya perbuatan ataupun perkataan sahabat Nabi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu malam masa jadi khalifah, jalan di masjid bulan-bulan Ramadan, tengok meriah di masjid orang sembahyang tarawih. Tapi meriah pun berkecamuk, ada sembahyang situ sekumpulan, ada situ sekumpulan, ada tengah rokok, ada tengah berdiri, macam-macam lah. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan, kalaulah kita sembahyang ni belakang satu imam kan elok macam tu. Nantilah seorang yang bacaan dia bagus jadi imam. Keluar malam lain tengok cadangan Sayyidina Umar tu dilaksanakan. Lalu Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik benda bid'ah ini dia. Jadi kalau golongan yang kata mana ada bid'ah baik, makna dia macam pandai pada sahabat Nabi. Tapi solat tarawih zaman Nabi dah ada, itu bukan bid'ah. Memang solat tarawih dah ada. Tapi zaman Nabi SAW kan Nabi tak ajak, Nabi sembahyang orang ikut. Masuk malam kedua makin ramai orang ikut Nabi. Masuk malam ketiga atau malam keempat Nabi tak keluar dah. Nabi sembahyang di rumahnya. Jadi Nabi beritahu besok tu, saya bukan tak tahu kamu tunggu, saya tahu. Tapi saya tak mau diwajibkan nanti kamu terbeban. Jadi orang teruskan masing-masing sembahyang macam-macam. Saya normal nampak tu lah. Ada yang sembahyang sini, ada sembahyang seorang, ada sembahyang ramai-ramai. Bid'ah daripada sudut mengumpulkan orang sembahyang tarawih di belakang satu imam dan 20 rakaat. Zaman Nabi tak pasti berapa rakaat. Tak ada dalil yang jelas. Tapi bila Sayyidina Umar buat 20 rakaat di belakang satu imam, tak ada seorang sahabat pun bangkang. Mana ijma' sahabat Nabi sembahyang tarawih 20 rakaat itu bagus.
Bahkan sampai sekarang kan di Mekah Madinah 20 rakaat. Mari ke Kuantan dia kata 20 tu bid'ah dia kata. 8 yang sunnahnya. Boleh nak buat 8 tapi jangan bid'ahkan yang 20 tu sebab dah ijma' sahabat Nabi. Jadi itu dalil daripada perkataan sahabat Nabi. Yang sebenarnya tak perlu pun kita nak cerita panjang lebar, kullu makna sebahagian, ayat Quran khabar gini, hadis khabar gini. Kenapa pula? Sebab ada dalil daripada ayat Quran, daripada hadis, daripada asar. Sepakat sebenarnya. Sepakat kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Tak percaya cuba test. Ada kawan jadi suka bid'ah ni kita test dia. Dia kata sambut Maulid tak boleh. Kenapa? Nabi tak buat. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalaulah benda tu baik, nescaya orang dulu buat dah. Tapi sembahyang jarak-jarak dia buat juga, padahal orang dulu tak buat. Bila tanya dia kata ni usul fiqh. Habis orang lain tak pakai usul fiqh ke yang awak kata haram tu. Kita test dia. Dia kata ni tak boleh, kenapa Nabi tak buat? Ni tak boleh, kenapa Nabi tak buat? Kita pun uji dia, kita kata, kalau macam tu kamu pun banyak buat benda haram saya tengok. Apa benda haram saya buat? Baru tadi kamu sembang dalam telefon, ramai seronok lagi. Mana ada Nabi sembang dalam telefon? Akhirnya kamu buat benda Nabi tak buat, haram lah. Ya. Kamu pergi haji banyak kali, setahu saya semua naik kapal terbang. Tak pernah Nabi pergi haji naik kapal terbang. Kira kamu buat benda yang Nabi tak buat, haram lah. Lepas tu masjid kamu beramai lagi letak kapet hijau kuning ni. Zaman Nabi mana ada kapet dalam masjid? Kalau kita kabur itu, dua kemungkinan. Kalau dia pun baru juga nak berjinak dengan dunia membid'ahkan orang ni, dia pun fikir balik, betul juga ya. Kalau asal Nabi tak buat haram, banyak benda haram. Tapi kalau dia dah otai, orang lama, dia mudah je tepi. Dia kata apa? Dia kata ustaz apa, bodoh sangat dia tu. Berceramah sampai ke Kuantan, tapi bodoh. Bid'ah ni ustaz, dalam urusan agama saja. Yang ustaz khabar tadi tu urusan dunia, tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Guna handphone tu urusan dunia. Naik kapal terbang urusan dunia, buh kapet urusan dunia. Yang haram ni kalau bid'ah dalam urusan agama. Apa punya ustaz ramai zaman sekarang jangan ustaz yang kena syarah dengan jemaah. Ya. Maka perasan atau tidak, bila dia cakap gitu, makna dia setuju kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Bagi dia kullu tu makna bid'ah agama saja. Bid'ah dunia tak masuk dalam kullu. Sepakatlah kita kalau gitu. Apa yang nak balah sangat kullu tu? Memang kamu berkata gitu juga. Cuma beza kayu ukur. Kami ni ikut kayu ukur ulama salaf, Imam Syafi'i rahimahullah taala yang bagi tahu nak tengok baik tak baik bid'ah tu tengok pada sunnah Nabi. Tengok pada sumber hukum. Kalau bercanggah dengan sumber hukum tak usah buat. Itu bid'ah yang sayyi'ah. Kalau selari boleh buat. Kamu kata tidak. Kamu kata yang sebenarnya bid'ah dunia tak apa. Yang haram ini bid'ah agama. Benda boleh selesai. Apa nak balah panjang-panjang? Banyak lagi benda nak balah. Ini nak pergi kan berbalah lagi pasal politik je tak. Pasal bid'ah ni kita bagi settle lah. Ada dua kayu ukur mana yang betul. Pertama, kamu tidak perasankah bahawa agama Islam dia tadbir dua-dua. Bukan dia tadbir agama, dia bukan sekular. Bila kata agama Islam, ibadat dia tadbir, munakahat nikah kahwin dia tadbir, muamalat sewa menyewa jual beli dia tadbir, jenayat nak hukum orang pun dia tadbir. 3/4 fiqh tu dunia. Macam mana kamu kata bid'ah dunia tak ada masalah? Ambil contoh benda dunia, pembedahan. Saya percaya tuan-tuan setuju pembedahan bukan ibadah. Urusan dunia, sakit apa bedah. Yang tekak. Okey. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Tak ada. Makanya pembedahan tukar jantina ni bid'ah, tapi ia bid'ah dalam urusan dunia. Kalau ikut kayu ukur kamu, patut kamu kata tukar jantina ni, bedah tukar jantina, potong buang buat lubang ni hasanah. Tak ada masalah pasal dia bid'ah dunia. Kamu pun tak sanggup kata gitu. Maknanya kayu ukur kamu tak betul. Ya, ambil lagi dua contoh. Dua-dua bid'ah dunia. Satu nama insurans, satu nama takaful. Apa cerita insurans takaful? Protection, coverage, risk management, urusan dunia, bukan ibadah. Kenapa insurans haram? Takaful halal. Kata ulama pasal insurans tu dia akad muawadat, dia kontrak yang ada timbal balas. Kalau ada elemen gharar tak pasti, ada elemen beri sikit dapat lebih, itu haram. Habis takaful sama juga. Takaful pun kadang-kadang kita tak tahu apa kita dapat. Ya, baru bagi sumbangan sebulan, berlaku satu benda dapat kita 100,000. Kita pun tak tahu. Tak apa. Sebab takaful akad tabarruk, charitable contract. Charitable contract kalau tak pasti tak ada masalah macam khairat kematian lah kan. Kita baru sumbang 2 kali, berlaku kematian, khairat sedekah pada kita, tak ada masalah.
Oh gitu. Jadi kalau gitu ulama tak tengok dunia atau agama. Ulama tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Okay. Yang paling penting, yang ini sepakat, kita dengan kawan kita itu sepakat sebenarnya. Iaitu sunnah Nabi. Macam mana sunnah Nabi dalam bab ni? Cara Nabi dalam mendepani benda baru ni, Nabi tengok ibadah, Nabi larang, Nabi tengok dunia, Nabi kata tak apa. Atau Nabi tengok selari dengan syarak, Nabi kata boleh. Nabi tengok bercanggah dengan syarak, baru Nabi larang. Kita dapati Nabi SAW sama sebiji macam Imam Syafi'i kabur. Sebab tu kita nak ikut agama ni, ikut ulama'. Sebab ulama' yang faham bagus. Kita faham kadang keliru. Ya. Jadi, ibadah antaranya sembahyang. Zaman Nabi SAW ada tuan imam di Masjid Quba buat bid'ah dalam urusan sembahyang. Apa dia? Setiap rakaat dia nak baca Qul Allah juga. Macam katalah imam tu jadi imam sembahyang Isyak malam ni. Dia akan baca Fatihah, lepas Fatihah baca Qul Allah, lepas Qul Allah dia baca Alam Nashrah misalnya. Kemudian rakaat kedua dia baca Fatihah, Qul Allah lagi sekali, barulah dia baca Wattin. Pertama Nabi SAW tidak ajar gitu. Yang kedua Nabi pun tak buat gitu. Yang ketiga makmum tak suka. Makmum bagi tahu pada imam, imam pilih satu lah. Imam sama ada imam baca Qul Allah jangan baca surah, atau baca surah tak perlu baca Qul Allah. Imam kata kamu pilih satu. Kalau kamu nak aku jadi imam macam tu cara aku. Kalau kamu nak macam lain kamu nanti imam lain je lah. Akhirnya diadu kepada Nabi SAW. Kalau betul lah teori mengatakan benda baru dalam ibadah haram, mesti Nabi SAW wajib menerangkan hukum haram ni. Khabar pada imam, dah imam jangan buat lagi. Mayang ni ibadah. Yang imam buat tu saya tak ajar. Buat benda yang saya tak ajar dalam ibadah haram. Tapi tidak. Nabi tanya pada imam ni pasal apa imam tak ikut cadangan jemaah. Dia kata sebab saya kasih pada surah Ikhlas wahai Rasulullah. Kasih pada Al-Quran bercanggah tak dengan syarak? Bukan setakat tak bercanggah. Baguslah kasih pada Al-Quran. Ada tak larangan tak boleh ulang surah sama pada rakaat lain? Tak ada. Oleh kerana tak bercanggah dengan syarak, Nabi puji. Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada surah Ikhlas tu nanti bagi kamu masuk syurga. Macam tu cara Nabi. Bukan asal benda baru haram, benda baru sesat. Bukan. Kalau nak ikut sunnah Nabi, itu cara Nabi. Kemudian ada orang buat inovasi dalam urusan dunia. Apa dia? Marketing strategi. Dia nak bagi barang dia laku. Barang yang tak elok dia letak bahagian bawah, dia tindih dengan yang elok. Bila Nabi SAW seluk tangan, Nabi tengok, oh, macam mana dia bawah basah tak elok ni? Nabi tanya dia. Dia kata nak bagi laku. Ini urusan dunia. Marketing strategi urusan dunia. Tapi oleh kerana bercanggah dengan syarak, ada elemen menipu, Nabi larang. Kalau begitu, kayu ukur di sisi Rasulullah SAW, sunnah Nabi dalam bab bid'ah, kena tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Bukan tengok dunia atau agama. Itu kayu ukur yang bid'ah sebenarnya. Yang terakhir, Nabi SAW pesan apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu itu berpegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Bila saya khabar khulafa' ar-rasyidin pun buat bid'ah, ada orang kata ustaz ni pembohong. Pasal apa? Pasal hadis ni. Dalam hadis ni Nabi kata sunnah bukan bid'ah. Dia tak faham. Sunnah tu maknanya cara, jalan. Jalan khulafa' ar-rasyidin kita kena ikut. Macam mana jalan khulafa' ar-rasyidin berdepan dengan benda baru? Adakah khulafa' ar-rasyidin tengok dunia tak apa, agama larang, ataupun agama kalau baik pun tak apa? Kita dapati khulafa' ar-rasyidin sunnah mereka adalah mengiktiraf perkara baru walaupun dalam urusan agama. Walaupun dalam urusan ibadah. Asalkan baik. Macam mana nak tahu baik tak baik? Itu kerja ulama. Ulama zaman tu siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam urusan azan. Azan salat Jumaat 3 zaman. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan Jumaat sekali. Mari Sayyidina Uthman jadi khalifah, dia buat bid'ah. Dia kata azan 2 kali. Kenapa Sayyidina Uthman buat bid'ah macam ni? Kerana Sayyidina Uthman nilai bagus bid'ah ni. Kerana kalau azan sekali macam dulu, ramai orang tak sempat salat Jumaat. Orang dah ramai duduk jauh pada masjid. Kita azan dulu, bagi dia orang tahu kata dekat Jumaat, mereka tutup kedai siap-siap, jadi sempat salat Jumaat. Tapi itu kan ijtihad Sayyidina Uthman je Ustaz. La ilaha illallah. Sayyidina Uthman ni bukan Uthman yang duduk di Kuantan. Ini Sayyidina Uthman ni sahabat Nabi, khulafa' ar-rasyidin, dijamin masuk syurga, ya. Menantu Nabi 2 kali. Ijtihad beliau sahaja sudah berharga. Tiba-tiba bila Sayyidina Uthman ijtihad macam tu, tak ada seorang sahabat Nabi bangkang. Tak ada yang kat tangan bid'ah ni. Ya, khalifah ini bid'ah, Nabi tak buat. Tak ada. Maknanya ijma' sahabat Nabi boleh buat perkara baru dalam urusan agama, syarat mestilah selari dengan syarak. Kalau tidak kita tak ada alasan nak sembahyang jarak-jarak macam ni. Memang confirm ini bid'ah. Dan urusan agama, sembahyang bukan urusan dunia. Tak ada orang mufti pun bunyi, hatta dekat Saudi ke satu dunia sembahyang jarak-jarak.
Maka nak tak nak kita kena terima kayu ukur dalam bab bid'ah bukan dunia atau agama, tetapi selari atau bercanggah dengan syarak. Wallahu alam, saya rasa setakat itu insya-Allah sudah agak jelas bagi orang yang ingin memahami. Apapun oleh kerana disebut tadi ada sesi soalan, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada Tuan Haji nak tanya. Sekejap Tuan Haji nak bagi bagi suara kuat. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kita categorizekan bid'ah hasanah ini dalam beberapa peringkat in relation to hukum? So bid'ah hasanah, so this is maknanya diharuskan buat dan sebagainya. Harap Ustaz maafkan saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji atau Datuk yang bertanya. Memang boleh dan memang ulama buat gitu. Asalnya memang Imam Syafi'i bagi dua. Sebab Imam Syafi'i tanya, ni selari tak dengan sunnah ni? Ada yang selari, terpuji. Ada yang tak selari, itu terkeji. Tapi ada ulama' yang digelar beliau ni Sultanul Ulama'. Sultan pada para ulama'. Izzuddin bin Abdul Salam, rahimahullah ta'ala. Dia tak tanya soalan tu. Dia tanya apa hukum bid'ah. Kerana bid'ah bukan hukum. Ini kadang-kadang ustaz pun terlepas pandang. Jemaah tanya, ustaz apa hukum? Dia kata bid'ah. Jemaah tunggu lagi. Kan saya dah jawab bid'ah. Belum jawab. Kerana bid'ah bukan hukum. Hukum syarak yang menyangkut perbuatan mukallaf ada 5. Kalau bid'ah tu kena buat, tak buat berdosa, jadi bid'ah wajib. Kalau bid'ah tu kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa, jadi bid'ah sunat. Kalau nak buat boleh, tak mau buat pun tak ada mengapa, jadi bid'ah harus. Lagi, kalau jangan buat, tapi kalau buat pun tak berdosa, itu bid'ah macam tu makruh. Contoh mudahlah, tapi jangan kecil hati pula. Ni bid'ah ni. Okey di masjid ni bid'ah. Aircon pun bid'ah juga ustaz. Apa beza dia? Okey ni tak ada kena mengena dengan tujuan masjid. Bahkan boleh jadi orang yang duk tengok pertama kali macam saya ni mari lawa kontraktor mana buat lepas salam duk fikir pasal okey. Maka ini bid'ah yang makruh. Berbeza aircon walaupun dia bid'ah tapi dia bagi orang ibadah selesa. Maka tidak makruh sebab dia ada kena mengena dengan tujuan masjid itu nak beribadah. Dengan aircon tu selesa kita ibadah, tak ada masalah. Sama macam kapet dan sebagainya. Tapi kalau chandelier makruh sebab dia tak pasang. Bazir saja beli mahal-mahal tak pasang. Kalau lampu tidak makruh pasal dia nak bagi orang terang. Saya bagi contoh cantik sungguh. Orang alim macam mana dia berfatwa. Zaman Imam Nawawi rahimahullah taala telah berlaku bid'ah bersalam lepas sembahyang. Pada waktu asar dan subuh. Kalau tempat kita belum PKP dulu, tiap waktu kita bersalam, ya tak? Tak kira subuh asar. Tapi barangkali zaman tu oleh kerana lain pada dua waktu ni ada ba'diyah. Jadi orang tak sibuklah nak bersalam. Tapi lepas asar kan tidak ada ba'diyah. Lepas subuh tak ada ba'diyah. Jadi dia masing-masing bersalam. Oleh kerana berlaku amalan tu, orang tanya pada Imam Nawawi. Tuan Imam, apa hukum salam lepas sembahyang subuh lepas asar ni? Boleh ke? Pertama, Imam Nawawi terang posisi dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bersalam lepas subuh dan asar ini tidak diamalkan oleh salafus soleh, maka ia adalah bid'ah, benda baru. Jadi ada kawan-kawan kita tengok, Imam Nawawi kata bid'ah. Kamu mazhab Syafi'i tapi tak ikut Imam Nawawi. Kita ikut. Imam Nawawi kata bid'ah, makna benda itu baru, belum hukum lagi. Sebagai orang alim, Imam Nawawi faham, nak tetap hukum kena ada dalil. Lalu Imam Nawawi dengan hadis yang ratus ribu dalam dada dia cari, tak jumpa dalil Nabi SAW suruh salam lepas sembahyang. Tak jumpa. Kalau jumpa boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Tak jumpa. Cari lagi. Tak ada juga dalil Nabi larang. Hendaklah kamu berjumpa dengan saudara kamu bersalam-salaman kecuali lepas sembahyang jemaah jangan bersalam. Tak ada. Kalau ada, boleh jadi haram, paling tidak pun makruh. Pasal apa Nabi larang? Dalil menyuruh tidak ada, maka ternafilah wajib dan sunat. Dalil melarang juga tidak ada, maka ternafilah makruh dan haram. Tinggal baki satu lagi hukum syarak, namanya mubah, ibahah, harus. Maka Imam Nawawi berfatwa, bersalam lepas sembahyang ini adalah bid'ah yang harus. Itu pun kalau kita sebelum sembahyang dah berjumpa dah bersembang, dah apa dah. Tapi oleh kerana dah biasa, lepas sembahyang salam lagi. Bolehlah, pasal tak ada dalil suruh, tak ada dalil larang. Tapi kalau memang kita masuk-masuk terus sembahyang, lepas sembahyang baru jumpa kawan, itu sunat. Sebab memang kita disunatkan bersalam kalau jumpa dengan kawan. Jadi kalau disuluh dengan hukum, bid'ah bagi 5. Orang yang tak faham dia kata, khilaf pula. Ikut kami lah senang. Bid'ah satu, sesat semua. Ini ada yang kata 2, ada yang kata 5. Bukan khilaf. Tanya soalan lain. Jawapan lain lah. Contoh mudah.
Jemaah mari kuliah malam ni saya tanya. Berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Dua je lah jawabnya. Ya. Ada dua senarai je lah. Lelaki ramai macam ni, perempuan ramai macam ni. Sebab soalan saya, berapa lelaki, berapa perempuan? Tapi kalau saya tanya, yang mari malam ni, lahir di negeri mana? Boleh jadi 3. Boleh jadi 4. Memang duduk di Pahang lama dah. Tapi dia orang Kedah misalnya. Memang dah lama kerja di Pahang. Tapi dia asal orang Johor. Tapi orang yang berbeza ke? Orang yang sama juga. Habis yang tadi ada bagi 2, yang ni jadi bagi sampai 5. Ya, tadi tanya jantina. Ada 2. Laki seorang, perempuan seorang. Ya, yang ni saya tanya negeri asal. Kebetulan yang mari sini ada 5 negeri asal dia. Jadi 5. Tapi orang-orang yang sama. Begitulah. Cerita-cerita benda yang sama. Yang wajib, yang sunat harus. Itu bid'ah yang hasanah. Yang terpuji. Bid'ah yang makruh dan juga bid'ah yang haram. Itu bid'ah yang terkeji. Wallahualam. Saya harap itu menjawab pertanyaan. Sila. Sebab saya, bila saya jadi Jawatan Kuasa Hukum Syarak Pahang, orang ingat saya orang Pahang. Dulu saya jadi panel penyelidik Fatwa Negeri Sembilan, orang ingat saya Negeri Sembilan. Jadi saya khabar saya orang Terengganu, tapi dah menetap mustautin di Kuala Lumpur. Jadi ambil peluang sekali-sekala ada urusan di Kuantan ni, khabar pada kenalan, kalau memang ada masjid nak jemput, bolehlah saya kebetulan di Kuantan gitu. Jadi kalau dia nak tanya, eloklah tanya. Bukan hari-hari lah saya nak boleh ceramah di Kuantan ni, jarang-jarang. Sila. Kalau tidak ada pun, alhamdulillah lah, makna insya-Allah sudah jelas dah isu bid'ah ini pada fikiran dan kefahaman kita.